Baik, sekali lagi kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TS25 kepada peserta yang dikasihi sekalian. Dalam kuliah yang kelima ini, saya akan sentuh berkaitan dengan kerangka kerja dan peranan pemimpin dalam TS25. Dalam kuliah yang lalu, kita tak nampak lagi apakah rangka kerjanya dan apakah peranan pemimpin PGB dalam konteks TS25 ini. Baik tuan-tuan sekalian, bila kita rujuk kepada rajah ini, kita dapati bahawa program TS25 terbahagi kepada 4 KRA. Apa dia? Pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pembelajaran bermakna dan juga sokongan PIBG dan komuniti. Di bawah pemimpin berkesan, fokus kita ialah kepada bimbingan instruksional. Pemimpin bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperkasakan kemahiran instruksional guru-guru di bawahnya. Okey. Melalui apa? Melalui coaching and mentoring. Jadi pengetua haruslah menjalankan coaching and mentoring kepada SLT. SLT GPK kita pula haruslah menjalankan coaching and mentoring kepada MLT. Kemudian MLT melaksanakan coaching and mentoring kepada guru-guru di bawah. So kita berkembang secara cascading. Ini perkara pokok di dalam KRA pemimpin berkesan. Di bawah KRA guru berkualiti pula ada dua perkara di situ. Pertama, guru-guru melaksanakan PLC, Professional Learning Community, melalui protokol-protokol tertentu yang ada di dalam Learning Walks, yang ada di dalam peer coaching, yang ada di dalam video kritik, yang ada di dalam lesson study, yang ada di dalam sharing dan sebagainya. Jadi banyak lagi elemen-elemen alat-alat kolaboratif PLC yang guru-guru kena kuasai dan perlu laksanakan di sekolah. Cabang yang kedua di bawah guru berkualiti ialah guru melaksanakan PAK 21. Guru mereka bentuk PDPC-nya mengikut kerangka PAK 21. Guru-guru menggunakan toolkit PAK 21. Guru-guru melaksanakan PDPC berasaskan PAK 21 yang dibimbing melalui instrumen yang terkini seperti mana yang terkandung dalam SKPMG2 Standard 4. Ini berada di bawah KRA guru. Di bawah KRA persekitaran pelajaran bermakna pula terangkum di situ aktiviti HEM, aktiviti KOKO, aktiviti keceriaan dan sebagainya. Yang saya sebut tadi mesti menyokong bantu kurikulum, mesti menyokong bantu PDPC. Sama ada untuk perkasa soft skill, sama ada untuk memperkasa bina insan, sama ada untuk menjulang kebicaraan, dia adalah terkait rapat dengan PDPC tadi. Dan KRA yang keempat ialah sokongan PIBG dan komuniti. Di situlah ada sarana ibu bapa, ada PIBG, ada komuniti, ada NGO, ada swasta dan sebagainya. Jadi semua ni perlu dirangkumkan dalam satu kerangka yang dilingkari, yang dinilai melalui SKPMG2 yang tak lain tak bukan matlamatnya ialah untuk kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi kerangka ini perlu dipahami oleh semua pemimpin sekolah supaya dia mudah untuk melaksanakan kerja buatnya bila dia nak menjayakan TS25. Baik, tuan-tuan sekalian, apakah peranan pemimpin? Apakah peranan PGB? Apakah peranan GPK? Apakah peranan KB dan KP? Ini semua pemimpin di peringkat sekolah. Tak lain tak bukan ada tiga, iaitu peneraju, pembimbing, pendorong. Saya panggil 3P.
Peranan PGB 3P. Apa dia? Peneraju, pembimbing, pendorong. Itu yang pertama. Diikuti oleh SLT, barisan GPK, pun 3P juga. Apa dia? Penggerak, pembimbing, pendorong. Dia tak boleh jadi peneraju lah. Peneraju mesti PGB. Tetapi GPK sebagai penggerak TS25, sebagai pembimbing TS25, sebagai pendorong TS25. Turun ke lapisan yang ketiga, MLT, Middle Leaders Team. Apa peranannya? Sama juga 3P, iaitu penggerak, pembimbing dan pendorong kepada guru-guru yang berada di bawah rangkaiannya. Jadi 3P itu kena sentiasa berada bersama kita. Barulah kita boleh menjayakan TS25. Saya bagi contoh 3P kepada pengetua dan guru besar, PGB. Apa P yang pertama? Peneraju. Dia teraju apa? Menerajui hala tuju sekolah. Hala tuju sekolah, visi misi itu adalah penerajunya adalah PGB. Dia kena faham betul. Dia kena hadam betul visi dan misi yang dibina bersama dengan guru-gurunya, bersama dengan warganya. Yang kedua, dia kena faham betul naratif baru sekolah hari ini. Kemudian dia kena faham betul apakah data-data yang perlu dianalisiskan. SWOT, KRA, model bisnes, pintas, OPPM, yang kita panggil sebagai perancangan strategi. Terangkum dalam perancangan strategi. Penerajunya siapa? Tak lain tak bukan adalah PGB. Selain daripada meneraju, dia kena bimbing. P yang kedua ialah pembimbing, iaitu bimbingan instruksional kepada SLT dan MLT. Bimbingan PDPC kepada guru-guru, bimbingan PLC kepada guru-guru, bimbingan PBD kepada guru-guru, bimbingan untuk menjayakan aktiviti soft skill dalam koko dan sebagainya. Pengetua mesti bimbing. Guru besar mesti bimbing. Tak boleh kita suruh sahaja. Hari ini kita mesti bimbing. Dan akhir sekali, kita sebagai pendorong. Mendorong emosinya, mindanya untuk bersikap positif. Untuk berminda positif bagi melaksanakan apa saja kerja buat di sekolah yang berkaitan dengan TS25. Dorong dengan kasih sayang, dorong dengan saling menghormati, dorong dengan rasa bertanggungjawab, dorong dengan sifat kebahagiaan, dorongan positif untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna dari segi fizikal, sosial dan emosi. Paling besar sekali dorongan ini ialah kepada emosi. Jadi setiap PGB seharusnya memainkan 3P ini di peringkat sekolah. Barulah dia berjaya, barulah dia boleh menjadi PGB yang hebat untuk menerajui sekolah TS25. Baik, apabila PGB sudah menjadi 3P, pendorong, peneraju, pembimbing dan pendorong, maka middle leaders mesti jadi penggerak. Menggerak, menyelaras, melaksanakan aktiviti dan projek TS25 seperti mana yang ada dalam pintas dan OPPM. Seperti mana yang ada dalam perancangan strategi. Maka yang menggerakkan siapa di sini tak lain tak bukan ialah SLT, GPK dan juga MLT. Kemudian menggerak dan membimbing guru-guru melaksanakan PLC secara sistematik dan berterusan. MLT kena gerakkan guru-guru. Kemudian menggerak dan membimbing guru-guru melaksanakan PBD. Yang tadi PLC, yang ini PBD. Dia juga kena gerak untuk guru-guru laksanakan. Menggerak, menyelaras dan membimbing guru-guru menjayakan PAK 21. PAK 21 di sekolah perlu digerakkan, perlu dijayakan. Penggeraknya tak lain tak bukan adalah MLT. Kemudian menggerak dan menyelaras program CPD melalui LADAP. Kemudian menyediakan pelaporan TS25
melaksanakan pengurusan kewangan, melaksanakan pilihan dan penambahbaikan secara berterusan dari semasa ke semasa. Inilah fungsi-fungsi utama yang harus dimainkan oleh middle leader tadi. Balik kepada 3P juga, iaitu penggerak, pembimbing, pendorong. Kan? Penggerak, pembimbing, pendorong. Berani saya katakan di sini, berjaya atau gagalnya program TS25 di sekolah sangat-sangat bergantung kepada SLT dan MLT untuk menjadi penggerak, pembimbing dan pendorong. Pengetua JPK, guru besar sebagai peneraju. Peneraju sahaja tak mampu kalau tidak ada orang yang akan menggerakkannya. Maka di tengah-tengah itulah sangat penting tuan-tuan ya, untuk dilaksanakan oleh guru-guru. Baik. Jadi saya nak kaitkan sikit seterusnya berkait dengan terminologi. Apakah istilah-istilah yang kita sering guna dalam TS25 supaya kita faham ya. Pertama, RE, Rakan Elit. Rakan Educational Leadership and Instructional Team. Itu maksud elit, E-L-I-T. Bukan elit hebat tu, bukan ya. Bukan elitis, bukan. So, dia ada maknanya. Rangkaian perkataannya adalah elit. Maksudnya ialah Rakan Educational Leadership and Instructional Team. Siapa dia? Pegawai IAB, IPG, JPN, PPD, SIP Partners, SIC Plus dan sebagainya. Ini menjadi RE, ringkasnya RE kepada sekolah TS25. Yang kedua, SLT. SLT rujuk kepada School Leader Team. Siapa dia? PGB dan semua JPK. Yang ketiga, MLT, Middle Leaders Team. Siapa dia? Ketua bidang, ketua panitia, guru cemerlang, ketua unit dan lain-lain yang boleh diangkatkan oleh sekolah sebagai pemimpin unit-unit kecil. Itu dia MLT. Kemudian kita jumpa dengan GROW. Singkatan pada perkataan G itu grow, goal, R itu reality, O option, W way forward. Gabung menjadi GROW. Ini satu instrumen yang kita guna untuk laksanakan coaching and mentoring. Kemudian PINTAS. Apa maksud PINTAS? Maksudnya ialah Plan Intervensi Transformasi Sekolah. PINTAS selari ataupun samalah juga dengan kalau kita belajar peran strategik, dia panggil sebagai pelan taktikal. Okey, pelan taktikal hari ini kita terjemahkan dalam bentuk PINTAS, iaitu Plan Intervensi Transformasi Sekolah. Seterusnya ialah OPPM, One Page Project Manager. Kalau dalam perancangan strategik, OPPM itu sama dengan pelan operasi. Kita terjemahkan pelan operasi kepada OPPM, One Page Project Manager. Dua-dua ini kita akan jumpa dalam kuliah-kuliah seterusnya. Kemudian CLS, Cooperative Learning Structure. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita adakan dalam PAK 21. Kemudian kita jumpa pula dengan TPL, 3-part lesson. 3 bahagian dalam PDPC. Permulaan, utama, penutup. Kemudian kita ada fun learning, didik hibur. Macam mana nak jadikan PDPC itu dalam suasana didik hibur. Bukan bermain sahaja, tetapi mendidik sambil berhibur. Ceria, ada unsur kecindanan, ada unsur kreativiti, ada unsur keceriaan bilik darjah. Tidak kaku dan lesu seperti mana sebelumnya. Kemudian kita ada elemen PT, pembelajaran terbeza mengikut kewolehupayaan dan potensi murid. Kita ada juga 4K1N. K yang pertama komunikasi, K yang kedua kolaborasi, K yang ketiga critical thinking, K yang keempat creative thinking dan N ialah nilai murni. Jadi setiap kali kita mengajar, jangan lupa formula 4K1N ini untuk kita terapkan dalam PDPC kita. Kemudian kita ada PLC, singkatan bagi Professional Learning Community. Kemudian kita ada KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi.
yang bermula dengan analisis, menilai, mencipta. Daripada bawah ya, analisis, menilai, mencipta. Baru kita panggil sebagai kebat. Kemudian kita ada PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey. Itulah antara yang terkandung, istilah-istilah yang terkandung dalam TS25 untuk kita fahami bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.